TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berpuasa kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Kita akan bersama pukul 2 hingga 4 untuk hari ini dan macam biasa, di Mahir ini kita akan belajar 2 subjek berbeza bagi setiap jam. Dan sebelum itu, suka Irfan ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan kita lah. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Dan jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman sekiranya kita dah menyentuh pelbagai barang sepanjang hari. Dan yang paling penting sekali, kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Barulah kita rasa selamat dan dapat menghindari penularan COVID-19. Dan sebelum itu, hari ini kita akan belajar mengenai STEM, iaitu Science, Teknologi, Engineering and Mathematics untuk adik-adik kita di tahap prasekolah. Dan apa yang menariknya, kita akan bersama-sama dengan 2 guru yang akan mengajar kita untuk jam pertama ini. Dan kalau tahu siapa, jom saksikan dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang di studio Cikgu Iznan dan Cikgu Hani. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, tadi sebelum kita tengah tengok masa kita tengok video profil tadi, kita dah buat pemantauan SOP sikit lah. Kita dah buka pelitup muka dan kita dah menggunakan gel pembasmi kuman. Sebab kita masih belum menang Cikgu kan. Belum. Kes COVID-19 di negara kita semakin meningkat hari demi hari. Jadi kita sama-samalah kita memutuskan rantai penularan COVID-19. Dan untuk hari ini, macam Ifah cakap tadi, Cikgu, kita akan belajar mengenai STEM dengan adik-adik kita di tahap prasekolah. Jadi, apa yang kita akan belajar secara spesifiknya dengan Cikgu? Jadi, saya dululah. Silakan, Cikgu. Okay. Kenalkan diri dulu, Cikgu. Nama saya. Okay. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Cikgu Iznan dan saya mengajar prasekolah di Sekolah Kebahasaan Pandan Indah. Soalan Irfan tadi mengenai STEM, ya. Betul. STEM maknanya kita perlulah mencari jalan penyelesaian dengan meneroka untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi sehari-harian. Itulah STEM. Kita kena menggunakan STEM itu untuk langkah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Ya, betul. Okey, mungkin Cikgu Hanim nak tambah sedikit dan kenalkan diri dulu, Cikgu. Okey. Saya Cikgu Faizah Hanim daripada SK Putra Heights 2. Boleh panggil Cikgu Hanim. Okey. Untuk tadi Cikgu Iznan cakap kita nak selesaikan masalah kehidupan seharian. Betul. Jadi untuk STEM ni kita lebih menggunakan penerokaan, menggunakan kita punya deria. Bukan saja akal fikiran tapi deria, kita rasa, kita sentuh, kita hidu. Jadi kat situ kita dapat cari penyelesaian dia. Dan dari semua itu kita menggunakan kita punya fizikal lah, badan kita. Menggunakan hidung untuk bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar lah contohnya. Dan sekarang ni Cikgu, Irfan ada persoalan yang diutarakan oleh pelajar kita. Ada persoalan, ada murid kita. Saya suka soalan. Ada soalan. Kalau macam itu, jom kita sama-sama saksikan dulu. Dekat belakang ni, Cikgu. Selamat petang Abang Irfan. Saya Evelyn dari Petaling Jaya. Saya ada satu masalah. Hari ini di sekolah, saya sangat mengantuk. I cannot concentrate when teacher is teaching. Malam tadi, elektrik terputus. Saya tak dapat
Okey, baiklah. Adik Evelyn. Kesiannya Abang Irfan Kesian, tengok. kesian Evelyn. Pada waktu malam dia ada masalah. Ya, Bila dia tak ada lampu dan dia merasa takut dan sebagainya. Ya. Okey. Untuk adik Evelyn di rumah tu, okey, jangan risau sebab Irfan yakin Cikgu Iznan dan Cikgu Hanim ada jalan penyelesaiannya. Dan sekarang ni, apa kata Cikgu Iznan ke meja pembelajaran kita untuk menyelesaikan masalah adik Evelyn kita. Silakan, Cikgu. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita boleh nampak dekat meja Cikgu Iznan tu pelbagai benda yang menarik. Agak-agaknya adik Evelyn, apakah solusi untuk adik? Tapi jangan risau, kita akan bersama dengan Cikgu Iznan dan juga Cikgu Hanim selepas kita berehat. Sekarang ini kita akan berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Si jamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Di pagi hari membeli sagu, sagu dibeli bersama bahulu. Selamat Hari Guru kepada cikgu, semoga cikgu riang selalu. Lelah tunduk adarku, terima kasihku kepadamu, cikgu. Terima kasih, cikgu. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Bersama saya sekarang Cikgu Iznan di studio. Tadi Cikgu kita ada nampak masalah adik Evelyn kita ni. Dan hari ini Cikgu, jangan risau, untuk adik Evelyn kita akan cuba selesaikan masalah adik dengan efektif. Betul tak Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, kita kena patuhi SOP sedikitlah. Jadi Irfan minta Cikgu untuk gunakan jam pemasmi kuman. Silakan. Ini penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni. Betul tu Cikgu. Kita kena sama-samalah. Kita jaga kita. Ya, kita jaga kita. Okey, baik. Cikgu hari ini nampak dah macam Profesor Iznan nampaknya. Saya ambil mood lah, ambil mood. Ambil mood Ya. Baik, tak ada masalah. Baik, berbalik kepada persoalan yang timbul pada hari ini Irfan ya. Di mana adik Evelyn tadi dia tak boleh tidur malam. Ya. Sebab gelap sangat Irfan ya. Kesian dia Cikgu. Dia takut hantu Cikgu. Takut hantu. Aduh, sebenarnya masalah ni dihadapi oleh semua orang. Kanak-kanak dia orang dewasa macam kita. Betul. Saya sendiri pun kadang-kadang takut juga malam-malam gelap tu. Kalau tak ada lampu ke apa mula bayang macam-macam lah. Ya, jadi untuk menyelesaikan masalah itu nanti dulu. Okey. Kita nak siasat dulu. Sebenarnya apakah yang dikatakan monster yang dia nampak bergerak tu? Okey. Boleh? Jom. Sebenarnya itu bukan monster, Irfan. Itu kan monster. Bukan. Jadi Sebenarnya apakah benda yang dilihat oleh adik Evelyn kita tadi? Tara. Nampak tak? Okey. Penonton di rumah nampak tak? Ini dinamakan apa ni Irfan? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Sebenarnya apabila kita berada dalam suasana gelap atau bilik gelap, ada sedikit cahaya yang masuk dalam bilik kita telah dihalang oleh sesuatu, maka sesuatu itu telah menghasilkan image yang dinamakan bayang-bayang. Mungkin cahaya itu datang daripada luar, iaitu seperti lampu jalan, betul. lampu kenderaan, cahaya mata, cahaya bulan. Cahaya bulan, betul. Jadi yang bergerak-gerak tu mungkin pokok, tiang, ataupun mungkin kaki kita sendirilah. Kadang-kadang kita lah macam terbayangkan benda yang bukan-bukan, tapi sebenarnya tak ada apa. Tak ada apa. Jadi ini ni, agak-agak ni apa ni adik-adik kat rumah? Cuba teka, agak-agaknya apa tu? Okey. 1, 2, 3. Mainan sahaja. Tapi Jadi kalau nampak dekat situ bayang-bayang, nampak menakutkan jugalah. Menakutkanlah macam raksasa lah, seperti apa yang adik Evelyn cakap tadi. Jadi tak perlu risau. Sebenarnya masalah ini dihadapi oleh semua orang. Sedangkan saya sendiri pun kadang-kadang takut dengan bayang-bayang. Ya, tu Ifan pun kadang-kadang masa kecil-kecil dulu kadang-kadang terbayang-bayang jugalah. Baik, jadi berbalik kepada soalan Evelyn tadi, macam mana kita nak selesaikan? Boleh saya letak bawah dahulu? Silakan Cikgu. Baik. Okey, baik. Jadi, berbalik kepada soalan adik Evelyn tadi, macam manakah cara untuk
dia nak tidur malam senang. Betul. Sebab terlalu gelap ni, macam-macam benda dia nampak. Monster, hantu semua tu. betul. Jadi cadangan pertama, kita guna apa ni? Kita gunakan lilin. Lilin. okey. Lilin ni adalah pelbagai saiz lah. Betul. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang Tinggi, ada yang kecil sedikit. pendek, rendah lah. Mana yang Rendah. kita buat hari ni, yang pendek lah. Okey. Jadi untuk memasang lilin ini, kita memerlukan Api, cikgu. api. Cikgu. Ifan ada api, Ifan? Tak adalah, cikgu. Oh, ada. Cikgu ada? Saya ada. Okey. Saya ada. Okey. Kita buka lah sekejap. Boleh ya? Boleh kita buka sekejap ya? Okey. Ini sebagai untuk tunjuk sekejap lah. Jadi, Okey. menyala lah. Menyalalah kita punya lilin. Jadi Okey. menerangilah kegelapan. Kita tutup supaya boleh padam semula api itu. Okey. Tapi cikgu Ifan rasa kan, Ya. untuk adik-adik kita di tahap prasekolah ni macam bahaya sedikit lah, cikgu. Sebab betul. main dengan api kan. Betul, Irfan. Untuk pasang lilin, perlulah pemantauan orang dewasa. Betul. Tak pun, jangan pasang langsung. Memang memerlukan ada orang dewasa untuk memasang lilin. Betul. Dan juga bahayalah. Kalaulah kita nak tutup pun, supaya tak kena apa-apa, padam juga. Terpadam sebab juga. tak ada. Udara. Pandai Oksigen. Irfan. Ya. Itu adalah cadangan pertama. Boleh guna, tetapi tak sesuai untuk kanak-kanak. Okey. Orang Adik dewasa. Evelyn, jangan guna lilin, okey? Bahaya. Jangan guna lilin. Kita Okey. tolak tepi. Boleh guna tapi tak boleh untuk kanak-kanak. Baik. Yang kedua, cadangan yang kedua. Ini apa ni Irfan agak ni? Apa ni, cikgu? Generasi baru Macam takkan tak perhiasan tahu. je, cikgu. Perhiasan. Apa ni, cikgu? Bukan. Ini lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah. Dia okey. sama juga dengan lilin. Aha. Kita perlu pasang api lah. Dan tetapi ia menggunakan macam tadi lilin. Betul. Tetapi ini menggunakan minyak tanah. Minyak kita tanah. kena letak minyak tanah dan barulah boleh kita pasang api tersebut. Alamak, tapi cikgu, Ya. api juga. Api juga sebenarnya macam inilah. Okey, Irfan. okey, okey. Betul-betul. Apabila kita guna lilin ataupun lampu minyak tanah, pertamanya, betul lah, nak pasang kena orang dewasa. Betul. Yang keduanya, kalau salah letak, kalaulah letak dekat dengan kertas ataupun langsir, betul. lebih-lebih lagi kalau lampu minyak tanah kat lantai tersepak jatuh, apa akan jadi dekat minyak tu? Habis tumpah, Habis tumpah. terbakar. Pertama-tama kat lantai tu kalau ada kapet ke apa, habis. Ya, Irfan, terbakar api ni kecil, kawan. Besar, Lawan. lawan. Jadi, Okey. tak sesuai lah untuk kanak-kanak Betul, macam adik cikgu. Evelyn itu. Okey. Itu yang kedua. Yang kedua. Cadangan yang ketiga. Kita kena fikirlah ni. Okey, Fikir okey. mana yang sesuai Mana yang dengan sesuai untuk adik kanak-kanak Evelyn. juga adik Evelyn. Okey. Dan juga adik-adik kat rumah lah. Betul. Okey. Ini apa agak-agak ni, Irfan? Apa agak-agak Apa ni? Macam jarang nampak lah ni, cikgu. Memang jarang dah. Boleh. Agak-agak ni apa, Irfan? Lampu lah. Memang lampu. Okey, lampu apa ni? Ni kalau lampu ni dipakai apa ni? Lampu solar, cikgu. Pandai. Sebab Ifan nampak ni dekat atas ni. Ada panel solar kat atas Tepuk tu. tangan sikit, Irfan. Tepuk sikit. Okey. Ini namanya lampu solar. Lampu solar. Lampu solar ni cara penggunaannya, kita kena rajin jemur lah. Okey. Kita memerlukan cahaya matahari. Apabila kita jemur di bawah cahaya matahari, ada atas bahagian atas ni dipanggil solar panel. Dia Okey. akan menyerap cahaya dan menyimpan tenaga. Dan apabila malam menjelma ataupun dalam suasana gelap, Betul. lampu ini akan menyala dengan sendirinya. Oh, macam tu cikgu? Ya. Okey. Kalau macam ni ada lampu kan, cahaya tak menyala lah. Tak menyala Tapi lah. nak, untuk mengujinya, kita tutup atas lah. Okey. Ni, boleh tak kamera nampak? Atau, Nampak lah cikgu. nampak Ada ya? lampu menyala. Menyala. Kalau boleh. Okey. Irfan, cuba. Okey, Ifan cuba. Ada lampu. Oh, menyala. lama. Ya, itu. Tetapi yang tak sesuainya, satu, kita biasa jemur kain, Betul. baju. Kadang-kadang kita terlupa nak jemur lampu Lampu solar ni, Tiba-tiba bekalan terputus, malam gelap. Pas saya kenapa tak menyala? Rupanya lupa. Nak jemur lah tadi. Lupa jemur. Itu satu kelemahannya. Yang Okey. keduanya, agak sedikit mahal lah. Oh, ya ke? Berapa ni satu, cikgu? Nantilah saya beritahu lepas Okey, ni lah. lepas ni kita PM tepi lah. PM tepi. Ini agak mahal sikit lah. Tapi Okey. kalau mampu boleh beli je. Baik, tak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir, Irfan. Okey. Ini memang popular di kalangan kanak-kanak. Betul tu. Sedangkan saya sendiri pun masa kanak-kanak pun seronok main dengan benda ni. Okey. Apa ni? Lampu suluh, cikgu. Lampu suluh. Okey. Nampak tu? Menyala tak?
Terang cikgu. Nampak nampak saya semua. orang kecil dulu, saya zuing. Saya suka main lampu suluh ni. Okey. Lampu suluh. Dia menggunakan bateri. Jadi ini bolehlah guna untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Betul, lagi selamat lah orang Ya, cakap. dan bateri ini tahan lama lah. Kalau kita waktu malam saja guna, mungkin dalam sebulan 2 bulan boleh guna lagi bateri Betul. ni. Cuma kalau macam ni terang lah. Takkan nak tidur suluh macam tu kan. Itulah tu. Okey, jadi inilah 4 cadangan untuk adik Evelyn dan juga adik-adik di luar sana, penonton sekalian. Kalaulah berlakunya bekalan elektrik terputus, blackout, inilah 4 cadangan yang boleh dibuat. Tetapi yang paling sesuai apa Yang Irfan? paling sesuai, Irfan rasa bukan yang ini, Bukan. lilin, Kenapa? mudah terbakar, Mudah terbakar. bahaya. Bahaya. Okey. Ya. Bukan lampu minyak tanah ni, Bukan juga. bukan juga. Bahaya juga. Bahaya. Lampu solar ni Ya. tak efisien. Tak efisien. Sebab kalau terlupa jemur, tak ada bekalan elektrik, tak ada lampu. Ya. Irfan rasa yang paling sesuai, lampu suluh. Lampu suluh Betul. menggunakan Bateri. Jadi hari ini Okey. saya ada tugasan lah. Ada tugasan? Untuk Irfan dan Okey. juga adik-adik kat rumah. Dan juga Evelyn. Evelyn mesti tonton ini. Iyalah tu, Evelyn. Dah sedia barang ke belum? Jari Okey. kita buat sama-sama. Jadi, kita nak buat lampu tidur. Lampu tidur. Lampu tidur lah kalau tak ada lampu tidur. Sebab Evelyn kata dia tak tidur malam sebab terlalu gelap. Dia nampak betul. benda bukan-bukan. Jadi, saya rasa ada bawah tu. Irfan boleh ambil. Ada, cikgu. Keluarkan Okey. barang-barang bahan-bahannya. Barang-barangnya Okey. adalah... Okey. Sekejap ya. Ada. Okey. Benda yang pertama yang diperlukan untuk tugasan kita pada hari ini Irfan Okey. ialah baik kita keluarkan dulu semua. Okey, keluarkan dulu. Okey, Kita okey, kena keluar perlahan ni, perlahan. Keluarkan Sebab benda ni perlahan. terlalu Okey. sensitif. Sensitif, Ya, okey. sensitif. Okey, Kita keluarkan. susun. Keluarkan semua, cikgu, eh? Ya, kita keluarkan Okey, semua. baik. Baik. Okey. Okey, ini tak tepi dulu. Baik. Okey. Okey. Dan Jadi, cikgu, apa yang kita ada depan kita sekarang ni? baik. Yang pertama apa yang kita perlukan ialah pemegang bateri dan juga tempat meletak mentol ataupun lampu. Okey. Kalau Irfan perasanlah tadi kita guna lampu suluh tu kan. Betul. Kalaulah tanpa badan, macam inilah rupa dia. Oh, macam inilah. Ya, tempat Okey. letak bateri, ada wire Wire. dan menyambung ke tempat meletak mentol itu. Jadi kalau bila ada badan jadi lampu suluh. Betul lah tu. Itu saja. Itu sahaja, Jadi okey. ini bersaiz kecil lah. Jadi kita perlukan ini. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, dalam plastik ini keluarkan Irfan. Okey. Ada apa ni? Kita ada mentol lampu. Mentol Okey. lampu yang saiz yang betul lah. Kalau boleh saiz kecil. Sebab ini Saiz kecil. kecil. Jangan Okey. pula beli yang besar memang tak muat lah. Betul lah tu. Okey, jadi letak kat sini dulu, Okey. atas ni. Dan apabila dah ada semua ni, benda yang paling penting. Apa tu, cikgu? Cuba Irfan fikirkan. Inilah masanya kita nak guna atas sini kita. Irfan tahu jawapan dia. Apa dia? Bateri. Betul. okey. Kita perlukan bateri Bateri. lah. Kalau tak ada bateri, Macam mana nak hidup lampu kita? betul Irfan. Okey, baik. Jadi yang peralatan seterusnya kita perlukan ialah apa ni Irfan? Irfan rasa ni macam bekas kuih raya mak saya je. Malulah musim. Musim kan? Musim ni dah ada kuih raya ni bolehlah kita guna. Tapi pastikan kuih raya tu tak berisi lah. Ni Janganlah makan bulan puasa ni kan. kena pula berisi, tak ada bekas, ya keluarkan, mengamuk pula. Mengamuk pula mak kita kat rumah kan? Okey, jadi kita perlukan bekas kuih lah Bekas yang kuih. boleh tutup macam ni. Okey. Dan akhir sekali kita perlukan sarung tangan apa ni, getah. Sarung tangan getah. Cikgu, Cikgu, ini untuk apa, cikgu? Bukan ke untuk doktor ke profesor? ini untuk kita nak hias. Okey, Nak hias. Okey. Baik. Jadi tak boleh sarung tangan kain semua tak boleh. Baik, tanpa buang masa. Adakah anda sedia Irfan? Saya sudah bersedia, cikgu. Jadi yang benda pertama kita perlu buat ialah kita ambil tudung kuih dahulu. Ambil tudung kuih. Kita tampalkan Okey. tempat letak bateri dan juga mentol, tempat letak mentol ni. Okey. Lampu ni kat sini. Kita buka stiker. Okey, baik. Alright. Okey. Letak macam ni. Baik. Irfan alihkan kejap. Baik. Okey. Baik. Pastikan orang adik-adik rumah nampak lah ya. Itulah tu. Okey. Baik, kita masukkan
Ni. Okey. Kita buka ni dulu cikgu buka. Okey. Cikgu, adik-adik kat rumah macam mana nak dapatkan kita punya pemegang bateri ni dan juga ya. mentol? Dekat mana boleh kita Bagus dapatkan? soalan Irfan tu. Benda pemegang dipanggil handle bateri ni Okey. boleh dicari di kedai-kedai aware lah. Kedai aware memang ada jual. Okey, faham. Peralatan elektronik semua akan ada lah. Dasar ni memang untuk sekolah lah benda ni. Untuk sekolah lah. Ya, memang ada. Cakap saja dekat kakak menjual tu. Ada tu. Dekat bahagian 11 tu. Baik. Boleh Irfan. Minta maaf cikgu, buku Irfan mungkin sedikit pendek. Okay, ada sedikit tak apa, kita masalah. tampar yang ni dulu, yang bateri Okey. dulu. Dah tampar dah yang bateri tu. Dah. Okey. Masukkan. Okey. Kemudian letak bateri. Letak bateri. Okey. Letak bateri. Masukkan bateri. Ya. Pastikan pastikan bateri Okey. adik-adik kena pastikan positif dan juga negatif. Ada lambang Kita tambah dan dan tolak. tolak. Kalau selalunya yang spring itu tolak. Spring itu tolak. Yang tak ada spring Okey. tambah. Okey. kita letak. Baiklah. Alright. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh tolong saya untuk buka. Buka? Macam biasalah. Kita ni dalam kelas ni kita perlukan pertolongan cikgu. Ya. Orang cakap. Oh, memang ini ada masalah sikit lah. Tapi tak apa Irfan, tak apa Irfan. Kita buat macam ni je. Okey, macam tu je. Baik. Okey, kemudian ambil mentol. Ambil mentol. Okey. Baik. Okey. Okey. Kita letak Okey. Letak. dan kita pusing. Pusingkan. Okey, pusing. Saya punya dah menyala. Dah menyala? Okey. Irfan punya. Kenapa tak menyala, cikgu? Apa masalah dia? Mungkin Irfan dah nak buka-buka stiker tu. Dah tercabut wire tu. Saya nampak tu tercabut wire dah tu. Ada wire cabut Tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Okey. Ya, kalau pertama kenal tu cabut dah tu. Oh, tak apa ini. Irfan. Okey. Ada yang ni, kita buat sama macam ni. Baik. Dah menyala. Cikgu kejap nampak tak? Okey. Kejap Ya. Okey, benda ni kita boleh selesaikan. Okey. Bagus. Ini namanya STEM. Kita Sebab selesaikan kita masalah. cuba selesaikan masalah kita. Ya, Okey, baik. Kita letak kat sini. Kejap Okey. Dia kena skru tu. Kena skru cikgu kena skru. Okey, tak apa. Tak apa. Okey. Okeylah. Kalau macam Okey. tu kita tengok cikgu bunyi je. Okey. Jadi, kita tutup. Okey. Macam ni. Pusing lah. Baik. Tutup dengan bekas tadi. Okey. Okey. Cantik tak kalau macam ni? Irfan rasa macam tak lengkap lagi cikgu. Tak lengkap. Kita nak Betul. hias lah. Nak hias. Apa kata kalau Irfan hias? Okey, Ini baju Irfan pula. Boleh. Okey. Okey. Itu yang kita nak guna. Sarung Sarung tangan. tangan. Okey. Irfan buka besar-besar macam ni. Buka besar-besar. Okey. Kemudian balut. Kejap. Saya ambil ni alis ni. Okey. Kejap, Okey. Silakan, cikgu. Baik. Okey. Okey. Ibarat Buka macam ni besar-besar. lah. Buka sikit. Sebab dia elastik ni tak apa. Okey, masukkan. Dalahan lah sebab dia boleh koyak. Okey. Tak apa, kalau koyak kita boleh kita boleh letak yang baru lah. Baik. Okey. Okey. Boleh Irfan? Boleh cikgu. Tak apa. Saya punya tu koyak tak apalah. Saya nak buat. Ya, saya nak tunjuk cara je lah. Kita Dekat nak masukkan adik-adik sampai kat habis ke rumah, macam mana cikgu? Ke macam separuh saja ke? separuh dulu boleh juga. Okey. Baik. Boleh Irfan? Boleh. Nampak dah tu. Okey. Cuba pegang macam ni. Okey. Jadilah. Tapi nampak lagi lah bawah tu. Nampak lagi. Kita Tak tutup apalah, lagi. baru pertama kali buat. Itulah Kita tu. cuba lagi. Kita cuba lagi kalau kita nak cuba. Okey, Okey, boleh baik. lagi Irfan terlebuh. Baik. Okey. Okey. Cikgu nak tolong tarik. Baik, kan? saya tarikkan. Silakan. Jadi apabila kita dah tarik ni, tutup semua Okey. supaya lampu bahagian dalam tu tidak kelihatan Tidak lah. kelihatan lah. Okey. Macam ni. Baik. Tadi ada stiker tak? Ada stiker cikgu dekat sini. Okey. Apa kata kalau kita hias dengan Kita hias stiker? lampu kita. Okey. Irfan lah Okey. sebab ni lampu Irfan. Alright, baiklah. Okey. Macam saya ada stiker sini. Irfan dekat sini ada stiker, ada dinosaur, ada UFO. Okey. Baik. Okey. Baik, sambil-sambil Irfan menyiapkan lampu tidur Irfan itu sebenarnya yang sebenarnya saya punya dah siap. Dah siap dah. Okey, baik. Aduh, nak mengelak sikit boleh? Boleh. Dah siap dah. Tada! Saya punya. Oh, cantik cikgu ni. Ini dapat awal sebenarnya. Okey. Okey, inilah sebenarnya yang dah siap, yang cantik Okey, sikitlah. Mungkin hari ini baik. kita mungkin tergopoh-gapah sedikit kan. Tapi tak apa. Pertama kali buat saya macam ni juga Irfan. Kita Okey, belajar daripada cikgu.
Kesilapan. Ni kena kita teroka ni. Itulah. Okey. Mula Irfan. Nampak tak? Cantik tak cikgu? Oh, cantik. Okey, angkat Irfan. Tunjuk Okey. dekat kawan-kawan kat rumah, dia dekat rumah. Macam ni lah rupa, Alright. lampu. Suluh kita. Tidur. Okey. Okey. Itu dia. Dan Cikgu, saya kenapa juga dah gelap ni cikgu? masa duduk tidur. Masuk tidur? Tapi saya ada lagi contoh-contoh yang lain yang boleh dibuat untuk ada di kat rumah. Ini kita boleh buat macam ni. Menggunakan kotak apa? Kotak kasut. Kotak kasut. Ini Okey. apa ke? Saya bagi klip-klip sikitlah. Ya. Okey. Okey. Berkelip-kelip lampu kita. Berkelip. Ini sini. Okey. Dan juga ini yang agak orang kata susah sikitlah nak buat sebab ia menggunakan Okey. power bank. Guna power bank. Yang ni yang bateri biasa je tadi. Okey. Ini power bank Okey, jadi kita cocok je power bank. Mana cocok ni? Saya Mana cikgu? Ada tak? Sini. Cikgu cuba buka dulu. Buka dulu ya. Okey. Okey. Alah, Ada. saya pun tak jumpa. Itu dia. Itu dia. Ini. Boleh juga adik-adik buat macam ni atau adik Evelyn. Awak macam ni lampu kita. macam ni. Baik. Ini menggunakan bateri juga. Bateri power bank. Power bank, Ini bateri yang biasa ni lah. Yang macam ni, yang macam power. Baik. Cantik lah Irfan. Okey. Ni bolehlah Irfan kalau malam ni nak tidur, kalau tutup lampu, kita buka lampu ini sahaja. Okey. Nampak tak? Untuk adik Evelyn, boleh nampak tak kat sini? Dah terang dah kita punya studio hari ni. Macam itulah adik Evelyn kena buat dekat rumah supaya bilik adik Evelyn tak gelap dan terang pada waktu malam. Okey. Jadi? Okey cikgu, kita nak minta bayang-bayang tadi untuk dipasangkan balik boleh tak? Bayang-bayang tadi? Baik. Okey. Mungkin ada lagi yang tak faham konsep bayang-bayang tu ya. Kita tutup lampu ni baru kita nampak macam mana. Saya turun ya. Okey, silakan cikgu. Cikgu? Cikgu? Dah ada. Okey. Mencari gelap, maklumlah gelap. Cikgu ada ke tak kat sini? Jumpa dah cikgu. Okey. Itulah gunanya lampu, Irfan. Okey, baik. Jadi, tadi yang adik Evelyn tadi, Adik Evelyn. dia sebenarnya dihantui oleh raksasa. Raksasa Okey. itu sebenarnya bayang-bayang. Anda katalah objek itu dekat dengan cahaya, bayang-bayang itu akan menjadi besar. Kalaulah objek itu jauh daripada cahaya, bayang-bayang itu akan menjadi kecil. Jadi sebenarnya ialah Irfan sendiri pun, saya sendiri pun, orang lain semua ini tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia, betul. Akan dihantui oleh benda-benda yang bukan-bukan apabila kita berada dalam keadaan yang gelap. Jadi sebenarnya itu adalah bayang-bayang. Bergeraklah. Jadi bayang-bayang terhasil apa tu? Bayang-bayang terhasil apabila ada cahaya dihalang oleh sesuatu benda, terus terhasilnya image dinamakan bayang-bayang. Okey. Jadi apabila malam ini Evelyn, kalaulah rumah dia tu blackout lagi, bekalan terputus lagi, bolehlah buka lampu yang kita buat ni. Okey. Bolehlah. Okey. Kita dah buka lampu baliklah. Dah terang balik. Dan kepada adik Evelyn, jangan takut dah lepas ni, okey? Sebab kita kat sini dah tolong adik Evelyn untuk menyelesaikan masalah ketakutan dalam kegelapan tadilah. Jangan risau, tiada raksasa. Cuma adik perlukan lampu DIY yang kita lakukan pada hari ini. Okey, cikgu ada lagi ke perkara yang ingin diutarakan sebelum kita berehat? Jadi maknanya segala masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi cara selesainya kita teroka. Betul. Itulah cara untuk menyelesaikan masalah. Mana masalah yang timbul, kita tenggelamkan supaya tak timbul-timbul lagi. Okey, bila dia dah tenggelam tu kita selesaikanlah maknanya. Ya, itulah. Okey, baiklah cikgu, terima kasih banyak kerana bersama saya pada hari ini dan mengajar saya dan adik Evelyn serta semua yang menonton cara untuk melakukan aktiviti DIY. Dan selepas ini kita akan ada lagi seorang guru iaitu Cikgu Hanim akan bersama kita di segmen yang seterusnya. Jadi, kita akan berehat dulu, kembali selepas ini.
menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum Abang Irfan. Nama saya Muhammad Ibu Islam. Saya dari SK Sarat Sepang. Saya ada satu soalan nak saya punya Abang Irfan. Saya suka mainan layang, tapi layang-layang saya tak boleh terbang tinggi. Ayah beli layang-layang yang baru, tapi tak boleh terbang tinggi. Mak, boleh tak Abang Irfan selesaikan masalah ni? Okey, terima kasih Abang Irfan. Bye. Boleh adik Izul Islam, tiada masalah. Untuk hari ini kita akan membantu adik Izul Islam menyelesaikan masalah di mana dia punya layang tu cikgu tak terbang tinggi. Jadi bersama saya sekarang Cikgu Hanim di studio untuk menyelesaikan masalah adik Izul Islam kita lah. Dan sebelum itu kita kena patuhi SOP sedikit. Jadi cikgu, Ifan minta cikgu untuk gunakan je pengumuman kuman, dipersilakan. Ya. Okey. Penting ni. Penting ni cikgu. Kita masih dalam orang kata apa? Melawan COVID-19. Teruk kes kita setiap hari. Betul. Kan cikgu. Makin Risau. hari makin naik. Risau. Macam mana nak raya ni cikgu? Memang tak ada lah kot agaknya. Okey cikgu. Terima kasih. Macam mana kita nak menjawab persoalan adik Izul Islam kita tadi? Okey. Untuk adik Izul, bila kita main layang-layang ni kan, adik Izul main di mana? Biasanya Irfan main di mana? Dekat Padang cikgu. Okey, dekat Padang. Biasanya kita akan cari kawasan Luas lah. lapang. Lapang. Betul tak? Jadi kawasan lapang tu, satu lagi pentingnya, kita perlu tahu apa bahan layang-layang kita tu. Tadi dalam video tadi tak berapa nampak kan? Tak berapa apa jelas. dia punya bahan tu kan? Tak tahu dia buat plastik ke, Betul. kertas ke. Okey, jadi kat sini kita tengok, cikgu dah sediakan beberapa bahan. Tadi nampak macam sampah kan, Ifan? Itulah tu. Okey, kita ada plastik. Okey, kita ada kapas. Kapas. Okey, yang ni kita ada kapas dengan lidi ni sekali. Betul. Okey, kayu. Kayu aiskrim. Ada span. Okey. Okey, ni ada besi. Ada benang. Benar. Dan juga bulu ayam. Bulu ayam. Ayam tapi siapa jangan risau tu? ya. Tak ada ayam yang tercedera masa cikgu ambil ni. Okey, baik tu, jangan cikgu. risau. Tak ada penderaan kepada ayam. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak minta Irfan cuba hidupkan kipas tu. Okey. Kita tengok apa yang akan terbang. Baik. Akan cuba Okey. Oi, 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 oi. Jangan. Tak apa. Kuat lagi. Kuat lagi, kuat lagi. Macam mana nak kuatkan lagi, Cik? Dekatkan sikit. Okey. Okey. Okey, cuba Irfan tutup. Baik. Okey, dah nampak kan tadi apa dia bahan yang boleh terbang apabila ditiup angin. Apa yang jauh sekali? Plastik. Okey, plastik. Yang kedua? Sponge. Okey, apa lagi? Yang di tengah-tengah. Itu kapas. Kapas. Yang ini? Benang. Kenapa bulu ayam ni ke sini? Kenapa bulu ayam ni ke sini? Aku tak tahu. Mungkin dia merajuk tadi. Mungkin dia merajuk. Okey, apa yang tak bergerak ni? Kita ada besi, kayu aiskrim dan juga inilah titik kapas. Okey. Jadi kat sini kita dah dapat tahu dah. Kekuatan angin tu mempengaruhi layang-layang sebab kita kena tahu juga bahan yang kita guna untuk menerbangkan layang-layang tu. Buat layang-layang tu daripada apa?
Jadi kat sini kita dah nampak dah. Plastik ni dah pergi paling jauh kan? Paling jauh. Jadi maksudnya ini sesuai. Okey. Walaupun nampak macam sampah, tapi inilah yang kita guna masa kecil-kecil dulu kan? Betul. Ada buat bahan lain sendiri. kan? Inilah plastik yang kita guna. Okey, kemudian span. Okey, walaupun span ni dia boleh terbang jauh, tapi sebab sifat dia yang menyerap air tu kita tak boleh gunakan untuk buat layang-layang. Sebab kemungkinan masa dia terbang dia akan menyerap wap-wap air yang di sekeliling udara kita dan memberatkan layang-layang tu dia tak akan pergi mana pun. Faham. Okey. Itu kita punya teroka tentang bahan yang kita sesuai gunakan untuk buat layang-layang. Okey. Dah selesai untuk yang pertama. Okey, dah selesai yang pertama. Kita dah siasat dah apa bahan yang sesuai. Jawapannya plastik lah. Plastik. Okey. Juga dia punya rangka tu walaupun dia tak terbang, biasanya kita gunakan lidi untuk buat rangka dia. Betul. Okey. Itu persoalan pertama. Alright. Dapat bantulah Adik Izul tadi. Bahan layang-layang tu apa yang sesuai. Mungkin tak perasan kan apa yang ayah beli tu rupa-rupanya bahan tu tak sesuai pun untuk buat layang-layang. Jadi sebab tu dia mungkin tak boleh terbang tinggi. Okey. Seterusnya, apa yang kita nak buat lagi ni? Okey. Kita akan bantu Adik Izul untuk menyiasat arah angin. Arah angin, cikgu. Kenapa penting kita tahu arah angin ni? Ifan rasa kalau kita nak macam lajukan kita punya ataupun jauhkan kita punya layang-layang, kita kena tahu dulu arah angin kita. Betul. Tapi kan selalu kan kita main dekat kawasan lapang, padang, tepi pantai. Macam mana kita nak tahu angin tu datang daripada mana? Betul lah tu kan, mana boleh nampak cikgu. Betul. Angin tu kita tak nampak. Tahu-tahu dia buat terbang kan. Jauh. Jadi macam mana kita nak tahu arah angin tu? Cikgu akan bantu Adik Izul untuk membuat petunjuk arah angin. Cikgu nak Irfan buat sama-sama. Boleh cikgu. Boleh, Apakah barang-barang yang kita perlukan? Okey, barang-barang dia. Okey, yang ini sebagai tapak dia. Okey. Cikgu gunakan kotak terpakai. Kotak terpakai. Dah balut dah. Dah balut. Kotak ni. Okey, lepas tu kita perlukan cawan kertas. Cawan kertas. Okey. Gunting. Okey. Straw ni, penyedut minuman kertas. Pensil. Pensel ni pastikan yang ada pemadam kat Kenapa belakang. tu cikgu? Sebab nanti kita nak cucuk dengan okey. ni. Kalau guna pensel biasa tu boleh, tapi memerlukan tenaga yang lebih lah. Tambah-tambah ni kan bulan Ramadan. Betul lah. Lepas tu benda ni tajam. Betul. Jadi kalau nak buat ni, pastikan ada orang dewasa ataupun abang atau kakak untuk membantu. Dan juga penggunaan gunting ni lah. Betul, gunting. Sebab tu ni untuk Irfan ni sesuai untuk Adik Izul juga sebenarnya. Tak tajam ujung sangat. Betul, ujung dia kumpul. Baik. Okey. Lepas tu kita ada juga plastisin dan gam. Okey. Akhir sekali kertas. Baik. Okey. Plastisin ni. Okey. Macam mana ya kita nak buat ni? Okey, baiklah. Apakah langkah pertama cikgu? Langkah pertama dia, okey, mula-mula letakkan dekat sikit. Okey. Letakkan dekat sikit ni kan. Okey. Macam ni. Okey. Okey, ambil ni, ambil straw. Okey, dan pensel. Okey. Okey. Kita ambil satu pin ni tadi. Satu pin tadi tengah-tengah cikgu Betul, tengah-tengah. Okey. Tengah-tengah. Baik. Okey, kena cucukkan. Cucuk hati-hati. Inilah bahaya sedikit kan. betul. Jadi jangan Memang lupa. bahaya sikit. Okey. Baik. Okey. 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 Kalau ada macam space sikit pun tak apa supaya nanti dia akan bergerak. Kalau terlampau ketat dia tak bergerak nanti. Oh, baik. Betul. Okey. Okey. Alright. Macam tu je. Okey. Kemudian ni tadi ambil plastisin. Plastisin tadi. Okey, plastisin ni kita bentukkan dia. Bentuk apa cikgu? Bentuk bulat je. Bentuk bulat je. Okey. Macam nak uli kuih. Nak uli kuih. Nanti kan okey. buka puasa, lepas tu malam boleh tolong mak buka buat pula. Betul Berlatih lah sekarang. tu. Berlatih sekarang. Okey. Koklah malam nanti buat semperit ke kan? Wah, sedap pula saya dengar tu cikgu. Okey. Yang ni tak apa, kita letakkan dekat atas tapak tadi. Okey. Tengah-tengah. Betul. Okey. Kemudian, okey. Ni pasti tajam ni, pastikan tajam ni. Okey, kita cucuk di tengah. Okey cikgu, kita buka balik cup tadi boleh kita nak tengok plastisin tu macam mana? Posisi ni boleh. macam tu ya. Tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey, baik. Kita letak. Okey. Ni tandakan tengah. Okey. Cucuk perlahan-lahan. Cucukkan ni perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pop ada bunyi tak? Okey. Okey. Lepas tu tolakkan. Okey, angkat sikit pastikan cucuk pada plastisin tu lah. bawah. Okey. Dan pensel tu tak bergerak.
Okey. Okey, pensel tu tak bergerak kan? Yang ini saja bergerak. Okey. Kemudian yang ini kita dah siap. Okey, Baik. sekarang macam mana kita nak buat dia punya anak panah? Anak panah, cikgu. Sebab kalau tak ada anak panah, macam mana kita nak tahu nanti bila dia bertiup arahnya ke mana? Betul. Okey. Jadi gunakan kertas. Yang ni tadi. Okey. Okey, tak apa. Yang tu Ifan punya dah potong kan? Okey, Saya baik. potong cikgu punya dulu. Silakan cikgu. Jadi langkah pertamanya untuk kertas ni kita potong macam mana? Kita potong memanjang macam Potong ni memanjang. untuk menjimatkan masa dan Okey. lebih mudah. Okey, kita lipatkan. Lipatkan. Lipat dua. Okey. Okey, kemudian tak apa. Kita potong dia dari sisi sini untuk Okey. jadi dapatkan segitiga. Okey, kalau macam ni Ifan dah ada, Ifan potonglah. Potong. Okey. Nampak comel je gunting ni kan? Untuk kanak-kanak memang selamat. Itu memang selamat. Okey. Untuk Abang Irfan pun selamat juga. Selamat juga. Okey. Okey. Okey, kita dah dapat kan? Betul. Okey, tak apa. Cikgu punya ada dua pula jadi. Tak apa, Kembar cikgu. pula. Adik-adik kita yang pun kat ini- rumah tengah buat sekarang ni kan? Yang ini untuk depan dia. Okey. Yang belakang dia kita kena buat juga. Oh, belakang ni kena buat juga. Ekor dia kena ada Okey, juga. Baik, baik. Ekor ni biar ikut berseni lah. Abang Irfan nak buat bentuk macam mana pun boleh. Nak buat Okey. ekor ikan ke. Nak buat anak panah bergerigi ke. Okey, Tak okey. kisah. Cikgu buat macam mana, cikgu? Cikgu buat segi trapezium sikit. Oh, Dia bentuk. trapezium sikit eh. Okey, faham. Okey. Okey. Okey, sekarang kita ada dua kertas yang kita dah potong jadi Betul. anak panah. Okey. Okey. Jadi terpulang kepada adik-adik, nak letak dia sebelah mana depan, sebelah mana belakang sebab tak apa. Tak apa. Nanti dia akan berpusing juga sama je. Okey, baik. Jadi kita letakkan dulu gam. Okey. Agak-agak dekat sebelah tengah supaya kita nak senang, kita nak mudah, kita nak Baik. lekatkan kepada straw tu nanti. Okey. Kita masukkan gam dulu, cikgu eh. Okey. Gam untuk Abang Irfan pun untuk gam untuk murid prasekolah senang tu. Kalau gam cikgu tu macam kenapa cikgu? Gam tu Yang ni gam cikgu je. Okey. Special sikit. Special sikit eh. Okey, kita lekatkan di bahagian depan. Okey. Okey. Oh, macam tu. Okey. Okey. Baik. Okey. Okey, kemudian yang satu lagi pun sama juga untuk ekor dia. Kita letak juga gam bahagian tengah. Baik. Oh, Okey. 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 Okey, dah sudah. Kita tampal pula dekat bahagian ekor. Bahagian ekor pula Yes. Baik. Okey. 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 Baik. Itulah dia petunjuk arah angin yang mudah. Kita boleh menggunakan Okey. bahan yang ada di rumah sahaja. Tak perlu nak beli. Betul, jangan membazir lah. Betul. Okey. Yang ni kita boleh guna kat tempat lapang. Tapi Okey. Irfan, cikgu nak tanya. Katakanlah satu hari tu Irfan pergi ke pantai, Pergi ke ayah pantai. ajak. Kemudian macam mana kita nak dapat benda-benda ni nak buat Okey. untuk tahu arah angin? Jadi apa yang kita boleh guna dekat pantai? Dekat pantai cikgu? Irfan rasa untuk kita melihat arah angin? Ya, betul. Tak pastilah cikgu. Okey. Kalau pergi pantai, biasa nak mandi pantai kan? Betul. Mesti ada bawa tuala, Betul. ada bawa kain, betul tak? Betul. Jadi boleh gunakan kain tu je. Angkat je. Oh, macam tu. Dan kita tengoklah belah mana yang betul. berkibar tu. Yang Okey. berkibar tu, itulah arah angin datang dari situ. Faham. Okey. Okey. Ataupun satu lagi yang lebih mudah, kita tengok daun-daun kering yang ada dekat sekeliling kita. Kalau angin tu cukup kuat, dia akan tiup daun-daun tu, jadi kita tengok, kita tahu arah angin daripada mana. Okey. Kalau dia hala ke depan kita, maksudnya angin tu dari belakang Kita. kita. Betul. Itu je. Itu cara selain daripada kita membuat penunjuk arah angin tu. Kalau kita tak ada bahan-bahan ni, kita gunakan cara yang cikgu cakap tadi. Okey, Boleh baik. Abang Irfan? Dah. Okey. Jadi ni dah siap Okey. Okey. Okey, boleh? Okey, boleh. Cuba tegakkan sikit. Dia pensel okey. tu macam sengit tu. Okey. Okey. Baik. Okey, ini adalah petunjuk arah angin. Okey. Dah Mudah. siap dah. Boleh saja buat di rumah. Okey, kita nak test ke macam mana cikgu? Boleh juga nak test. Risau juga ni. Kalau tak jadi ni habislah. Okey. Baiklah. Okey. Tuan-tuan hala di sini. Halakan. Ada ke sini Okey. Pegang sikit kau takut yang bawah ni terbang nanti. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Gerak tak? Ke kuat sangat? Tak apa. Kalau kuat pun tak apa. Kalau kuat lagi senang. Okey. 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 Jadi gerak sikit. Dia gerak sikit kan? Okey, jadi Okey. itulah macam mana kita nak gunakan
petunjuk arah Angin. Angin. Okey, Kalau macam baiklah. ni, kita dah tahu dah arah angin daripada sini. Betul. Dari belakang kan? Nampak dia bergerak-gerak. Jadi Okey. angin tu daripada belakang ni. Faham? Okey. Okey, baiklah. Itu dia, petunjuk arah angin. Okey. Selain daripada itu, kita boleh gunakan juga angin ni untuk menolong kita untuk bahan-bahan lain. Contohnya apa cikgu? Contohnya, cikgu ambil kat bawah Silakan. Okey. Nampak ni? Okey, ini kita panggil kereta angin. Kereta angin, kereta angin. Alamak. Okey. Okey. Cuba. Bergerak cikgu. Okey. Okey. Cik Ifan tutup dulu. Okey. Okey, tutup dulu. Okey. Tengok macam mana kereta angin kita ni. Okey, itu bergerak adalah cikgu. contoh-contoh benda lain yang kita Okey. boleh gunakan angin sebagai tenaga untuk menggerakkan dia. Ada lagi tak, kereta cikgu? angin. Ada kereta angin. Okey. Bot. Bot pun Kapal boleh? layar. Tapi tak ada air kan? Tak ada Jadi air. cikgu buat contoh je lah. Okey, Baik, jadi baik. kita gunakan tenaga angin untuk meniup bot ni bergerak ke hadapan sama macam kereta angin tadi. Okey, kalau untuk yang bot ni boleh cuba kat rumah lah kan? Boleh cuba. Dalam sinki ke apa? Dalam sinki ke, carilah besen kat dapur mak tu. Boleh guna. Okey. Jadi, itulah kita punya aktiviti dan kita punya penyiasatan terhadap masalah yang Adik Izul utarakan tadi. Okey, baik. Dengan itu Adik Izul jangan risau. Setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya. Begitulah masalah Adik Izul sendiri, okey? Dekat sini Abang Irfan dan Cikgu Hanin nak ceritakan bagaimana untuk kita tentukan arah angin untuk kita terbangkan tinggi adik punya layang-layang betul tu. Kan? Betul. Layang-layang tu bila kita dah tahu arah angin, jadi kita boleh tarik layang-layang tu lawan arah angin supaya angin tu tiup dia tinggi sampai atas. Okey, Cikgu, terima kasih banyak kerana bersama saya untuk segmen ini. Okey. Kita akan berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kalau kita boleh lihat di sini ada kad Mega Hari Guru yang telah dibuat oleh pelajar dari Prasekolah Nur Sekolah Kebangsaan K. Johari dari Sungai Petani Kedah Darul Aman. Dan kita lihat kat sini, cantik dekat sini ada pelajar-pelajarnya dengan kata-katanya terima kasih guru. Dan tema tahun ini membina berguru demi ilmu, bina generasi baru. Jangan lupa dedikasikan penghargaan kepada guru-guru yang telah banyak berjasa kepada anda semua. Dan sekarang ini bersama saya di studio Cikgu Iznan dan juga Cikgu Hanim. Kita sudah sampai ke segmen rumusan Cikgu. Dan apakah rumusan yang kita dapat lakukan daripada pembelajaran kita hari ini? Persilakan Cikgu Iznan. Cikgu Hanim dahulu. Okey, daripada tadi, apa yang kita pelajari, kita boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan seharian dengan menggunakan deria kita. Kita teroka dan kita cari penyelesaiannya melalui penerokaan. Betul tu Cikgu Ani, saya setuju. Setiap masalah yang kita hadapi, kita hanya perlu gunakan akal fikiran kita untuk kita selesaikan masalah kita. Dipetik daripada sebuah lagu ni, Irfan. Lagu apa tu Cikgu? Apa yang ingin kita tahu, apa yang ingin kita lihat, Okey. pasti ada jalannya, pasti ada jawapannya. Okey. Itulah power of STEM. STEM. Okey Cikgu. Tadi STEM tu apa Cikgu maksud dia tadi? Okey, STEM ni ialah Science, Technology, Okey. Engineering and Mathematics. Okey, baiklah Cikgu. Terima kasih banyak Cikgu Iznan dan Cikgu Hanim atas pembelajaran kita Terima hari kasih. ini. Sudah banyak perkongsian yang menarik. Irfan dah tahu macam mana nak buat lampu tidur sendiri, macam mana nak tentukan arah angin untuk terbangkan Irfan punya layang-layang. Dan kita sudah menyelesaikan masalah adik Evelyn dan juga adik Izul Islam kita. Baiklah,
kita akan tinggalkan studio kita hari ini dengan nyanyian daripada guru-guru kita di sini. Dengan itu kita akan kembali di episod seterusnya di Mahir Didik TV KPM. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey. Jom kita nyanyi, cikgu. Semua